taman ni tak ada majlis ilmu, senyap saja, tiba-tiba kita hancurkan, orang pun datang. Kat sini tak ada siapa ustaz datang, tiba-tiba ustaz, orang pun datang, ustaz pun datang mengajar. Katakanlah penghancur ini, contohnya penghancur, dia hancurkan majlis ilmu tapi dia tak datang, duduk rumah ke, mungkin ke musulan ke, ataupun ke tak, walaupun dia tak datang, walaupun dia tak ikut, Nabi kata fa'alaihi ajruha wa ajru man 'amila biha, dan maka dia dapat pahala kerana apa? Mengasaskan jalan yang baik, menganjurkan perkara yang baik. Sebab dia buka orang tak nak start, dia start dulu. Wa ajru man 'amila biha, dan ganjaran orang yang melakukannya. Contoh dia anjurkan majlis ilmu, tiba-tiba yang ikut majlis ilmu 10 orang, dia dapat pahala 10 orang. Seolah-olah dia seorang, seolah-olah dia dapat pahala 10 kali ganda orang menghadiri majlis ilmu. Kemudian bukan 10, 50 orang, dia seolah-olah mendapat ganjaran 50 kali ganda orang datang majlis ilmu, padahal dia seorang saja. Kadang-kadang duduk rumah tak buat apa, tapi dia datang, orang lain datang, dia dapat ganjaran pahala. Cuma rugilah kadang-kadang dia tak dapat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lagi besar ganjaran. Maka seorang sahabat dia bangkit, dia mulakan sedekah. Bukan sahaja dia dapat pahala sedekah, dia dapat sedekah pasal apa? Buka jalan benda yang baru. Kemudian sahabat-sahabat ikut bangun, semua bangun ikut sahabat itu menderma, maka dia dapat pahala sahabat-sahabat yang bagi satu persatu, 20, 30, 40, 200, maka dia dapat pahala. Sebab itu tuan-tuan, ada peluang untuk kita membuka jalan yang baik, kita jangan dulu. Ya, sedekah tuan-tuan, sedekah menabung sekolah taklim. Sebab sekolah-sekolah yang berorientasikan tahfiz Quran, pendidikan agama pondok ini tak ada dana kerajaan, dia ada minta saja tuan-tuan. Dia tak dapat bantuan penuh macam sekolah-sekolah agama yang lain ataupun sekolah kerajaan. Dan begitu juga surau masjid dan seumpamanya. Kadang-kadang kita tak mampu nak bina sekolah yang besar, kita tak mampu nak mengasaskan mana-mana sekolah yang boleh mendidik remaja anak muda menjadi individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berilmu. Dan kita tak mampu nak mengasaskan surau masjid yang besar-besar, kita bagi semampunya. Kalau kita datang surau, apa salahnya sekali-sekala kita bagi dari tuan-tuan. Istiqamah, satu hari RM1 ke, sebulan dah RM30. Kalau semua buat macam tu dekat surau kita tuan-tuan, insya-Allah tak ada masalah. Tak ada masalah tuan-tuan. Jangan nak buat masjid besi, masjid emas pun boleh. Surau ni kalau kita semua apa ada di kalangan ahli jemaah istiqamah macam tu. Dan itu juga kalau kita makan kat kedai mamak, restoran juga ada tambung dekat tempat bayar tuan-tuan. Jadi apa tuan-tuan, apa salahnya kalau kita bayar RM5, RM6, masukkan lagi RM2 dalam tabung. Istiqamah, apa salahnya? Sebulan kita spend RM50, RM100 untuk benda macam tu tuan-tuan. Ini kita katakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, kita buka jalan yang baik supaya orang dapat melalui kebaikan itu, orang dapat merasai kenikmatan kebaikan itu tuan-tuan. Dan bukan hanya orang yang lalui itu saja dapat pahala, kita juga dapat pahala. Kita sedekah dekat surau, kita sedekah dekat masjid, kita sedekah dekat sekolah-sekolah fi sabilillah ta'ala. Setiap hari mereka menggunakan manfaat hasil derma kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Fa'alaihi ajruha wa ajru man 'amilha, dia dapat pahala pasal bagi sedekah, membuka jalan kebaikan. Wa ajru man 'amila biha, dan sesiapa sahaja yang buat kebaikan, orang tu buat, dia derma sekolah, budak tu belajar, dia bagi buku, budak tu gunakan buku untuk belajar silibus sekolah dan seumpamanya. Hari-hari dia sedap tuan-tuan, setiap hari dia baca satu persatu, pahala berjalan tuan-tuan. Bukan budak tu yang dapat saja tuan-tuan, kita pun dapat tuan-tuan. Begitu juga sekarang ada dibuka dana skim wakaf tuan-tuan. Skim wakaf ni satu sebenarnya zaman kebangkitan Andalus di Baghdad, pusat-pusat ilmu tuan-tuan. Macam mana boleh terdirinya pusat ataupun gedung ilmu yang hebat dekat Baghdad tuan-tuan, mengeluarkan ramai ulama, ribuan ulama ilmuwan dan seumpamanya. Dekat Andalus, kat Spanyol, Islam Spanyol tuan-tuan, banyak universiti-universiti diasaskan, banyak sekolah-sekolah yang berorientasikan sains, agama dan seumpamanya. Bagus lagi. Kerajaan tak bagi satu sen pun, khalifah tak bagi. Berjalan tuan-tuan, alhamdulillah, makan minum cukup.
Orang datang tak fikir mana nak cari duit, datang dia belajar saja tuan-tuan. Ya. Saya buat riset tuan-tuan, berapa ratus ribu ulama-ulama kelahiran Andalus kat Sepanyol ni tuan-tuan, bukan kat negara Arab, asal hasil wakaf itu tuan-tuan. Maka kadang-kadang kita rasa kita tak mampu untuk memberi ilmu kepada orang lain, ada kala kita ada cara lain. Sebagai contoh tuan-tuan, ada syekh-syekh datang daripada Arab datang ke Malaysia untuk mengajar ilmu, kita tak ada duit, ya, ataupun kita ni tak adalah ilmu macam syekh tu. Sekurang-kurang ada orang kaya tuan-tuan, apalah, saya wakafkan, saya ada 20 biji kereta, ambil kereta ni satu, MPV yang besar, yang cantik, gunakan untuk seberada syekh berada di Malaysia, gunakanlah. Ya. Itu guru kami Syekh Abdullah Al-Rabi datang ke Riyadh selama 2 minggu. Ada seorang orang kaya, dia kata dah pakai Alfa ni pakai selama 2 minggu pakai. Masya Allah tuan-tuan. Man sanna fi Islami sunnatan hasanatan. Kami bawa pergi sana, majlis ilmu sana, majlis ilmu sini, ceramah sana, ceramah sini, baca hadis bagi sana dan seumpamanya. Bayangkan berapa banyak pahala bagi pinjam kereta tuan-tuan. Ya. Jadi insya-Allah satu anjuran yang cukup baik, banyak masya-Allah ramai ni anjur ngurusi AJK dia, yang tukang campaign tuan-tuan, yang buat poster dia tuan-tuan, ya, yang jumpa anak saudara, jom kita datang, jomlah, pun dapat pahala itu. Mansan Nabi Islam membuka jalan ke kebaikan. Dan penghujung hadis Nabi kata, mansan Nabi Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Sesiapa yang membuka jalan keburukan, kejahatan, kemudian jalan itu dilalui oleh orang lain, maka dia akan mendapat dosa kerana membuka jalan keburukan itu. Dan dia juga berdosa sebab orang lain buat kejahatan itu tuan-tuan. Maksudnya bukan tanggung dosa, tidak ada tanggungan dosa dalam Islam. Tidak ada tanggungan di dalam Islam. La wizra wazratun wizra ukhra. Tidak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain. Maksudnya kalau kita buka night club tuan-tuan, kita buka club karaoke ke tuan-tuan, kita buka benda tu dah dapat dosa tuan-tuan. Orang masuk dalam tu, orang yang buat tu dapat dosa juga, kita pun dapat dosa. Sebab apa? Dia lalu, dia masuk dengan jalan kita buka tu tuan-tuan. Itu bahaya. Ya. Jadi konklusinya, kita jangan nak sedap buka benda-benda yang jahat, kita buka benda yang baik-baik saja. Ya. Duduk ramai-ramai ni tuan-tuan, tiba-tiba alamak boleh berborak, kita borak, kita berumpat sikit. Mansanna fi Islami sunnatan sayyi'atan. Dia start buka benda-benda yang buruk. Orang semua berumpat dan berumpat. Bagus kalau kita duduk, orang start berumpat, kita pun mansanna fi Islami sunnatan hasanah, kita start balik cerita benda baik-baik. Orang nak berumpat, nak cerita pasal neraka sikit, kita potong lidah dia sikit, dia takut sikit. Barulah baik sikit. Bila dia berhenti saja, kita pun dapat pahala, kita pun sudah dan sudah. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak masuk hadis kitab Umdatul Ahkam sebelum kita ada masuk di 20 jam atau kurang daripada 20 jam, dan lebih kita masuk ke Zuhur. InsyaAllah kita dah masuk bab salat. Dalam kita dah lalui lebih kurang 21 hadis. Dalam bab salat kita dah masuk bab istiqbalil qiblah. Ya, kita dah masuk dalam bahagian istiqbalil qiblah, bahagian apa ni? Menghadap kiblat. Yang lalu kita dah belajar macam mana hadis-hadis yang membicarakan tentang waktu-waktu solat, kelebihan mereka di mana Nabi SAW sangat menganjurkan kita melakukan solat pada awal waktu. Adakah dimaksudkan semua awal waktu itu mesti dilakukan pada setiap solat fardu? Ternyata hadis-hadis yang kita baca, memang Nabi SAW cukup ambil berat untuk mengadakan salat pada awal waktu kesemuanya kecuali Isyak. Subuh Nabi lakukan dalam fil ghals, maksudnya dalam gelap. Maksudnya ada fajar shadiq yang terluar sedikit dalam keadaan gelap, Nabi SAW salat. Itu mendapat jumhur, dan banyak hadis yang menjadi bukti bahawa Nabi SAW mengerjakan salat subuh seawal waktu dalam keadaan gelap, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lain sikit, dia ada hujah tersendiri. Dia kata tak boleh gelap-gelap, kena kerang sikit, isfar dia al-wudu, maksudnya siang nampak jelas sikit. Kalau kita duduk sebelah kawan kita kenal siapa dia kalau tak ada lampu. Itu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Dan dalam hal lain tuan
tuan-tuan, Nabi SAW itu juga dalam zuhur. Nabi salat awal waktu. Salat Nabi SAW bil hajirah, dalam keadaan matahari panas terik. Ya, dalam hadis lain, apabila matahari tergelincir sedikit, tergelincir maksudnya tengah-tengah tu dia turun sikit macam ni. Kalau kita letak batang tu dia ada bayang-bayang sedikit, tuan-tuan, itu menandakan bahawa itu adalah masuknya waktu zuhur. Dan Nabi sembahyang ketika waktu baru masuk. Lepas azan tu solat sunat, Nabi solat. Ada sahabat Nabi SAW kata Nabi panas sangat, kata tak tahan, boleh tak tahu saya kasih siu, tapi kita tak sembahyang juga. Ya, Nabi kata sebab apa? Kepanasan matahari ini adalah sebahagian daripada kepanasan api neraka. Fa'abriduha bis salat, maka sejukkanlah, ya, sejukkanlah kepanasan api itu dengan solat. Nabi tak kasih tangguh, Nabi teruskan juga. Begitu juga asal Nabi lakukan dalam keadaan awal waktu. Nabi lakukan ketika dalam keadaan awal waktu, sehingga kan di kalangan sahabat yang pulang ke rumah mereka daripada Masjid Nabawi yang dulu jauh di ujung Madinah dalam keadaan matahari masih cerah, bukan dalam keadaan redup tak maghrib. Maksudnya memang betul-betul Nabi laksanakan apabila masuk ke waktu asar, iaitu di mana bayang-bayang objek yang ditegak itu lebih panjang daripada objek itu masa start asar. Itulah start Nabi solat. Sehingga kan masa orang daripada Masjid Nabawi nak balik ke rumah hujung sana jalan kaki ke naik unta ke tuan-tuan, sempat lagi sampai rumah walaupun dalam keadaan matahari terang, cerah. Maksudnya awal sangat Nabi solat. Masuk waktu, Nabi tak tunggu lama solat sunat, Nabi pun laksanakan solat. Dan itu maghrib Nabi SAW lakukan apabila terbenamnya matahari. Ya, habis bulan tu, yang bulan tu terbenam, habis benda tu semua, maka ada tiga kuning-kuning tu, itulah masuknya waktu maghrib. Dan penghujungnya dalam pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'iyah sehingga pada hujung di Isya. Dan Isya bila masuknya apabila keadaan sudah gelap. Maksudnya gelap, tak ada lagi matahari kuning-kuningan itu, ya, ataupun kemerahan-merahan itu tidak wujud lagi. Ya, cuma Isya Nabi SAW kadang-kadang awalkan, kadang-kadang Nabi lambatkan. Ya, kalau sahabat dah datang berkumpul di Masjid Nabawi awal, Nabi awalkan solat Isya. Tapi kalau ada di kalangan sahabat ramai lagi tak berkumpul di Masjid Nabawi, Nabi tangguhkan. Ya. Ada kadang-kadang Nabi dia sengaja tangguhkan walaupun sahabat dah tertunggu-tunggu, wanita tertidur, kadang-kadang tertidur, Nabi sengaja dilambatkan. Sehinggalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil Nabi, as-salat ya Rasulullah. Ya, jom salat Rasulullah. Mari kita salat. Maka Nabi pun buat, dia kata laula an asyqa ala ummati la amartu bi ta'khir al-isya. Kalaulah, ataupun dalam hadis yang lain, kalaulah tidak menyusahkan umat aku, sudah tentu aku akan suruh mereka melewatkan salat pada saat ini. Ya, separuh malam tuan-tuan. Maksudnya pukul 11, 10, 11, ya. Sebab apa? Nabi SAW dia tak suka tidur sebelum Isya. Ya. Nabi tak suka tidur sebelum Isya, dan Nabi tak suka bercakap-cakap selepas Isya. Habis saja Isya, Nabi tidur. Jadi kenapa Nabi tak akhirkan Isya, Nabi lambatkan Isya? Antara hikmahnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kerana apa? Sebab Nabi nak sibukkan, hidupkan malam. Ya. Nabi lepas makan ke apa ke, sebelum Isya Nabi beribadat, Nabi berzikir, Nabi baca Al-Quran. Ya, perbanyakkan. Kalau solat Isya awal, nanti orang tidur awal. Ya. Maka jadi tak nak buang masa dengan tidur tuan-tuan, Nabi pun melambat-lambatkan solat supaya apa? Diisi dengan ibadat berzikir, baca Al-Quran, sembahyang sunat. Dan sunnatul ghaflah, antara maghrib dan Isya ada sunat. Ya. Hidupkan malam itu. Jadi, dan ada kala Nabi lihat kalau orang dah cukup lama dan sebagainya, Nabi solat Isya. Dan kita kalau dalam keadaan ini kita sesuai, boleh juga, tak ada masalah. Ya, tapi dalam keadaan uruf kita, adat kita mungkin tak berapa sesuai untuk kita melambat-lambatkan. Kalau kita secara peribadi, kita bagus untuk lambatkan. Contohnya lah, kita ada komuniti sendiri, kita buka kampung baru, ya. Lepas tu kita sembahyang Isya, zuhur, subuh, asar, maghrib, kita sembahyang awal. Isya kita lambat-lambatkan macam zaman Nabi SAW boleh. Tapi zaman sekarang bukan, dia besok kerja, besok sekolah. Sebab itu di awal waktu kan. Dalam keadaan macam mana orang tanya, Ustaz,
dekat kebanyakan masjid dan surau, bukan kebanyakan, boleh dikatakan semua masjid dan surau mereka mengawalkan solat Isyak. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi suka mentakhirkan ataupun melewatkan Isyak. Adakah bolehkah saya mengakhirkan Isyak solat dekat rumah, ataupun saya lebih afdal ikut jemaah dekat masjid? Jawapan, antara kata guru kami kata lebih afdal solat jemaah dekat masjid, ya. Dan tidak menjadi masalah tanya solat Isyak berjamaah dekat masjid dengan alasan untuk melewat-lewatkan Isyak pun sunnah juga. Tapi antara keduanya mana lebih afdal adalah solat di masjid lebih afdal, walaupun solat Isyak pada awal waktu. Sebab fadilat cukup besar sekali tuan-tuan. Ya, kita dah belajar hadis, ya, keluar dengan niat untuk solat berjamaah, dia berwudu macam mana, dia langkah tapak kaki itu, setiap satu tapak yang dia langkah itu tinggi darjat Allah dekat, Allah bagi pahala, ya. Lepas tu masuk masjid, tunggu masuk waktu, dapat sepanjang dia tunggu itu tuan-tuan, Allah kira pahala setiap saat tu macam dia solat. Contoh, kita datang surau awal setengah jam sebelum masuk waktu tuan-tuan, ataupun setengah jam sebelum solat, kita tunggu ya tuan-tuan. Setengah jam pula Allah bagi pahala, seolah-olah setengah jam di semayang non-stop, pahala berjalan. Lepas tu solat berjamaah lagi, afdalul salatil fardhi bi 27 darjah wa fi riwayat bi 25 darjah. Dalam riwayat di mana solat berjamaah ini lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak mana 27 kali ganda, ataupun dalam riwayat lain 25 kali ganda. Jadi lebih afdal kita pilih salat berjamaah dekat masjid. Sebab apa? Kita bekerja tuan-tuan, perlu rehat. Kadang-kadang lepas Isyak kita nak bekerja lain, kita nak uruskan benda-benda yang penting ke tuan-tuan, nak jaga anak punya homework ke, nak tengok dia punya ulangan pelajaran ke macam mana. Kadang-kadang kita penat dan seumpamanya. Kalau kita nak kerja untuk businessman ke tuan-tuan, kita disunatkan untuk mentakhirkan Isyak. Tapi mana lebih baik? Mengakhirkan Isyak dekat rumah ataupun salat berjamaah dekat masjid. Of course lebih afdal sembahyang berjamaah dekat masjid. Contoh, saya nak mentakhirkan ataupun melewatkan Isyak, ya. Dia tak salat dekat surau, tak salat dekat masjid secara berjamaah, tapi kat rumah dia salat Isyak, mengakhirkan salat Isyak dalam keadaan salat bersendirian. Ya. Kecuali kalau dia kata saya hendak mengakhirkan Isyak, melewatkan Isyak, itu sunnah Nabi SAW, bagus, ya. Tetapi saya berjamaah dengan anak dan isteri saya, okey, itu lebih masih lagi berjamaah, tapi tak dapat fadilah dia mana datang ke masjid ataupun di surau, tak dapat pahala iktikaf dan seumpamanya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita nak masuk salat, bab salat lagi, tapi bab berkaitan dengan menghadap kiblat. Ada salah satu syarat dalam mazhab Syafi'i, menghadap kiblat adalah syarat, dia bukan rukun, dia syarat. Dan syarat lain mesti tutup aurat, syarat lain mesti Islam, syarat lain mesti akil balik, syarat lain mesti tak mumayyiz. Itu antara yang memastikan bahawa seseorang itu dilayak. Syarat maksudnya kelayakan untuk melaksanakan solat itu sendiri. Baik, siapa baca dan insya-Allah. Kita masuk hadis yang pertama, ataupun dalam bab solat kita masuk hadis yang ke-22, iaitu bab istiqbal qiblah, bab menghadap kiblat. Baik, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumiku bi ra'sihi wa kana Ibn Umar yaf'aluhu wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi wa li Muslim غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض. Silakan. Daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW solat di atas belakang untanya ke arah mana pun untanya menghadap. Baginda memberi isyarat dengan kepalanya dan Ibnu Umar melakukan hal yang sama. Dalam riwayat lain, baginda solat witir di atas untanya. Dalam riwayat Imam Muslim, baginda tidak solat wajib di atas untanya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari selain solat fardu. Baik, kita terjemah tepat. Alhamdulillah, terjemahan yang bagus. Okey, ini saya nak ceritakan tuan-tuan.
Pada pengajian yang lalu ada orang kata, Ustaz, saya boleh tak saya solat duha dekat pejabat? Bila solat duha dekat pejabat, orang kata kenapa ni ambil waktu pejabat solat? Kadang-kadang bukan tuan. Saya kata ada orang kata tuan, maksudnya 8 jam kita kerja dekat pejabat tu, ada 24 jam kita kata exactly kita kerja untuk majikan. Majikan pun bertimbang masa. 8 jam mesti ada setengah jam kadang-kadang buat dengan kawan ke, duduk kejap ke, jawab telefon ke. Maka ada masa tu kita bermanfaatkan untuk kita gunakan solat. Tapi katakanlah ada majikan cukup sensitif, katakanlah budak ni aku suruh dia semayang duha pula. Ya, kita pun semayang duha setengah jam tu, panjang betul juga. Kita pun tak teragak-agak. Ya, maka macam mana kita ada satu option di mana Nabi SAW tunjuk kita, di mana salat di ataskan kenderaan. Ya, di mana Nabi SAW pernah bersolat di atas ba'ir, itu di atas unta. Dan ada juga riwayat bahawa Nabi SAW pernah solat di atas keldai baginda. Ya, keldai baginda. Jadi sini tuan-tuan, dalam hal ini jelas bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Umar, meriwayatkan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala dhahri rahilatihi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu, maksud yusabbihu apa? Salat sunat ala rahilat, ala zahri di belakang kenderaannya. Ya, haitsu kana wajhu, di mana saja kalau kenderaan di arah sini, di arah situ lah. Maksudnya ini arah kenderaan dia, kiblat ke situ, Nabi tak ada macam ni. Maksud ikut kenderaan macam ni, ikut macam ni. Ya. Yumiu bi ra'si, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepala dia. Sembahyang macam ni, Allahu akbar. Lepas tu kalau sujud, rukuk, gedas dia. Ya. Yang kepala dia. Lepas tu time sujud dia gendahkan lagi. Itu tanda. Antara tanda yang Nabi SAW membezakan di antara rukuk dengan sujud. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar juga melakukan. Ini menunjukkan bahawa Ibnu Umar cukup mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan lihat Nabi SAW bersolat sunat di atas kenderaan, maka dia pun tiru juga. Ya. Wa fi riwayah kana yutiru ala ba'irihi, dan Nabi SAW pernah bersolat witir di atas unta dia waktu malam. Nabi naik kenderaan pada waktu malam, Nabi berwitir di atas kenderaannya. Dan dalam riwayat Muslim menjelaskan lagi satu hukum yang cukup jelas, di bawah melainkan annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, dan sesungguhnya Nabi SAW tidak salat di atas kenderaan ataupun di belakang kenderaannya itu, iaitu salat-salat fardhu. Baik. Jadi apa yang kita boleh dapat di sini tuan-tuan, bahawa pensyariatan salat di atas kenderaan. Ya, di atas kenderaan. Dan begitu juga kalau kita lihat zaman Nabi SAW, kenderaan rasmi adalah kuda ataupun keldai. Ya. Dan kenderaan itu mengikut uruf keadaan. Ada unta, ada kuda, ya. Ada rimau kan. Ada lagi setakat Iran. Rimau dia jadi lain macam lah. Kalau macam tempat kita Malaysia ni, ada yang pakai lembu. Kan? Ada naik lembu. Dia tak kira, tak semestinya kalau kata kenderaan tu mesti unta dan sebagainya. Ada juga kalau kita lihat dekat Minangkabau, digunakan kerbau sebagai kenderaan. Siap lumba lagi tuan-tuan. Ini adat. Jadi kenderaan rahilah di sini maksud adalah kenderaan yang biasa digunakan oleh masyarakat. Ya. Tadi kata ustaz, kalau nak sembahyang sunat ni terpaksa beli unta lah, simpan kat rumah. Nak sembahyang sunat saya naik unta ni, ataupun kena naik kuda, naik keldai. Dia bukan macam tu. Jadi pada zaman moden ini tuan-tuan, kenderaan kita tidak menggunakan kuda, tak gunakan keldai. Kecuali kalau polis-polis bandaraya di KL ke tuan-tuan, di luar naik kuda, ada boleh naik kuda sembahyang. Tapi kita sama sekali adalah kereta. Kita akan bincangkan syarat-syarat tertentu menurut perspektif hadis Nabi SAW. Begitu juga perspektif menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dan mazhab-mazhab yang lain. Baik. Jadi di sini bahawa kita boleh menggunakan kenderaan yang ada sekarang, iaitu kereta dan motosikal, lori ke, ataupun kapal terbang.
Tetapi dalam syarat ini tuan-tuan yang membolehkan kalau ikut menurut mazhab Syafi'i dia mesti dalam keadaan musafir. Musafir tidak semestinya musafir tawil. Musafir ada dua jenis. Dalam kitab fiqh menurut jumhur ulama Maliki, Syafi'i dengan Hanbali, safar ada dua jenis. Pertama safar tawil, safar panjang. Kedua safar qasir, iaitu perjalanan pendek. Apa itu safar tawil? Musafir yang panjang iaitu permusafiran yang melebihi dua marhalah. Dua marhalah. Bukan satu marhalah tuan-tuan. Satu marhalah tu cerita apa, ustaz tunggu aku datang. Bagi juga saya tak ada sangat. Tapi kita tengok cerita ni cukup. Satu rancangan yang tak ada perempuan, tak ada seksi-seksi, ceritakan tentang usaha dakwah jemaah tabligh yang cuba apa, menyebarkan sunnah, ajak kebaikan orang lain, ajak bagus cerita tu, ya. Yang lawak tadi bukan pasal satu marhalah tuan-tuan. Berapa marhalah ni? Kedua pasal tu marhalah. Dalam tunjuk saya pun satu marhalah. Dalam bukan durasi ni tuan-tuan. Lawak ayat tu dua marhalah. Maksudnya perjalanan kalau safar tawil, perjalanan yang panjang iaitu lebih dua marhalah, iaitu 80 kilometer. Kalau kurang sikit 78, 77, contohnya lah kita perjalanan. Ustaz, saya berjalan rumah saya ke tempat destinasi 78 km, tak apa. Dia lebih kuat tuan-tuan. Tak spesifik tempat. Kalau muktamad mazhab Syafi'i tak mesti tempat 80. Ada ulama kata, mutakhir Syafi'i kata boleh sedikit kurang tak apa. Ada kata 75 pun boleh. Dia kata. Baik, itu yang musafir. Maksudnya mesti keluar daripada balad ataupun negeri ataupun satu daerah kecil tuan-tuan. Ya. Kalau safar qasir kurang daripada dua marhalah, iaitu kurang daripada 80 kilometer. Ya. Baik. Kalau musafir yang panjang, itu untuk qasar salat 4/2. Ya. Tak boleh 2-1, 3-1/2, dia 4/2. Maksudnya dibolehkan qasar. Ya. Itu untuk salat qasar. Tapi salat di atas kenderaan menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mesti sekurang-kurangnya mereka yang berqasar pendek, yang bermusafir pendek. Ya. Contoh tuan-tuan pergi kerja kat KL kan, pun boleh itu dikira sebagai qasar safar qasir, iaitu perjalanan pendek. Macam mana kita nak tahu bahawa kita ni musafir pendek? Ya, pertama kita berjalan agak jauh sehingga kita melepasi perkampungan kita tinggal ataupun daerah kecil. Ya. Perkampungan kecil ini tuan-tuan, ulama Syafi'i berselisih pendapat sedikit, tak banyak-banyak. Ya. Ada kata kalau zaman sekarang ulama-ulama kalau bersih keluar daripada daerah, ada kata mungkin. Ya. Zaman dahulu tuan-tuan dia tak ada istilah negeri. Daerah tak ada, dia tak ada pun bandar Khurasan, ya, Baghdad, Qahirah, lagi apa, Qazwin. Dia tak ada negeri macam kita kata kecil-kecil macam ni lah tuan-tuan. Ya, jadi kalau ikut kitab fiqh mazhab Syafi'i, ya, kalau kita buka kitab-kitab Muqtabar ataupun kitab teks mazhab Syafi'i, dia kata dikira sebagai daerah ataupun negeri itu melepasi sungai kampung. Kalau kita taman ni melepasi sungai ataupun melepasi jembatan. Ada kata tak cukup melepasi jembatan, kena lepasi bangunan terakhir. Tak apa, kita bincangkan dulu. Menurut kitab-kitab lama mazhab Syafi'i, kemudian saya akan bincangkan perspektif zaman sekarang. Macam mana ulama-ulama Syafi'i zaman sekarang membahaskan apakah daerah kecil itu yang membolehkan kita start qasar salat tuan-tuan. Ya. Ada kata, kalau ada pendapat kata kita berjalan sampai tak nampak lagi bangunan tuan-tuan. Bangunan kat negeri kita. Kalau dukir payah tuan-tuan. Sampai dekat apa tu, dekat highway Sungai Besi pun nampak lagi KLIA tu, KLCC tuan-tuan. Kalau jamaah mana tu, tak boleh pasal tak. Ya. Jadi ada pendapat kata kampung, lepasi kampung. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Kabir. Dan juga kitab Fathul Wajiz. Kitab Imam Ar-Rafi'i dia kata al-qaryatu tu'tabaru al-balda. Kampung juga dianggap sebagai negeri. Maksudnya membolehkan kita untuk qasar salat, di mana perjalanan kita akan melebihi 2 marhalah. Kita dah kira keluar saja kampung, kita dah boleh start qasar. Contoh sama-sama kampung mana tuan-tuan? Kita dekat Seri Istana. Kita mana tuan-tuan?
besar kan, ini Sri Kristana kan. Sarjana. Dia kalau yang besar itu nama dia apa? Sarjana. Bandar apa? Sarjana utama. Saujana utama besar. Sri Kristana adalah dia macam kampung ni tuan-tuan. Kalau kita musafir yang agak jauh, safar yang pendek, contoh pergi kerja, start saja melepasi taman Sri Kristana ni tuan-tuan, kita dah boleh start untuk solat asar kalau yang pergi 2 malam. Kalau safar qasir, perjalanan pendek, keluar taman ini tuan-tuan, kita dah boleh start solat di atas kenderaan. Ya. Bab kata orang, siapa yang tak dapat solat isyraq, tak dapat solat duha dekat pejabat, dia boleh solat dalam kenderaan. Ini biasa saya buat tuan-tuan. Kalau nak lebih selamat, katakanlah Sri Kristana kecil sangat, tak apa, lebih daripada Bandar Saujana. Keluar Bandar Saujana, perjalanan highway tu dah sat Allahu Akbar. Kita pun alhamdulillah untuk kata boom laga untuk bagi syariat. Ya, jangan macam tu tuan-tuan. Ya. Ya, baik buang saja tuan-tuan. Ya. Jadi itu. Jadi dalam syarat mazhab Syafi'i kata, senang cerita, kita tak nak pening-pening kepala. Ya, kalau zaman dulu pentakrifan baldah ataupun negeri itu kata lepasi sungai, lepasi jembatan, lepasi kebun, lepasi semua bangunan. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ni, nak kira lepasi semua bangunan, setiap jalan ada bangunan, takkan habis. Maka kita ambil pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga dipersetujui oleh ulama-ulama Syafi'i yang lain. Dia kata kampung. Kampung ni kita ibaratkan sama ada Sri Kristana ataupun Bandar Saujana. Saujana kampung kan? Bandar Saujana. Bukanlah Bandar Saujana. Keluar saja Bandar Saujana, dah boleh kita solat sunat isyraq. Kalau lepas matahari naik, kalau keluar awal. Ya. Sementara tuan-tuan, sahabat saya Ustaz Zainuddin kata nak keluar pergi kerja tu jam tuan-tuan. Jam pula semayang. Dan tu ambil kesempatan. Ustaz, macam mana tak menghadap kiblat boleh ke tidak? Dalam hal ini membuktikan bahawa Nabi SAW solat sunat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Kenapa? Dia ikut mana saja kenderaan. Kalau kenderaan sini, kiblat sana dia ikut juga. Maksudnya solat sunat di atas kenderaan tidak wajib menghadap kiblat. Ya. Tetapi ada juga pendapat mazhab Hambali dan sesetengah pendapat di kalangan ulama Syafi'i yang dikata wajib menghadap kiblat pada takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Maksudnya naik kenderaan, kiblat situ, jalan sana, ambil kiblat, Allahu Akbar, jalan. Itu ada pendapat. Pendapat pertama mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ada dalilnya. Ya. Kalau buka Al-Wasit fil Madhab kalangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata ini khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah. Ada mengatakan wajib menghadap kiblat tatkala mana kita takbiratul ihram. Dan ada pendapat kata la wajib di kalangan Syafi'iyah. Ya. Dan Imam Ghazali mengatakan, ada di kalangan Syafi'iyah mengatakan, ulama-ulama Syafi'i dia kata, kalaulah kenderaan itu boleh dikontrol, maka kita wajib menghadap kiblat. Maksudnya steering tu dekat tangan kita ataupun pemancu tu dekat tangan kita, kita boleh arahkan macam tu. Ya. Tapi kalau kita bertunggang kat belakang, yang bawa tu orang lain, tak wajib menghadap kiblat. Ini kata Imam Ghazali. Dan saya lihat tuan-tuan, adakah kuasa pemegang steering tangan kita tuan-tuan? Betul tak? Wajib tak ada kiblat? Ini jalan raya, kiblat ke sini. Ini hutan. Kita ada kuasa ni tuan-tuan. Kiblat sini. Fokus kita. Walaupun hakikat tuan-tuan steering dekat kuasa tangan kita seperti mana disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tapi bukan sepenuh tuan-tuan, sebab kita terikat dengan jalan raya. Kalau kita ikut macam tu, sebab zaman dulu tak jalan raya, kita bebas kiblat sana. Kau jangan kiblat. Kalau kuda sini kita tarik, tak apa. Sebab jalan boleh jalan sini ke jalan sana, tidak menjadi masalah. Tapi kita masih terikat dengan jalan raya. Kiblat sana kita ada kuasa, tapi kita tak mampu nak arah kiblat. Sebab apa? Jalan bukan arah situ tuan-tuan. Kalau sana silap masuk gaung, masuk sungai, masuk hutan. Jadi dalam hal ini memaksudkan Imam Ghazali, misalnya kuasa pemacu itu bukan tangan kita, maka tidak wajib menghadap kiblat. Maka dalam hal ini tuan-tuan, motor, lori, kereta, walaupun steering penuh tangan kita, pada hakikatnya kita tak ada
kuasa pemacu sepenuhnya. Sebab apa? Kerajaan telah menghukum kita, tuan-tuan. Dia buat jalan raya tak pada kiblat. Salah kerajaan kalau kita tak pada kiblat. Boleh kena tangkap. Jadi tak, ya. Kalau kerajaan sembahyang solat ada kiblat payah juga, tuan-tuan. Ya. Jadi dalam hal ini kita tidak ada kuasa memacu 100%. Kita tak ada kuasa untuk mengarahkan kenderaan kita, maka kita tidak wajib menghadap kiblat kita. Solatlah sebebas mana macam mana sekali. Kecuali kalau kita nak keluar tu, jalan-jalan raya keluar saja bandar sarjana memang ada kiblat, kita pun takbir alhamdulillah. Lagi bagus. Ya, lagi bagus. Jadi tuan-tuan, tidak menjadi masalah. Pertama, kalau saya sebutkan sekali lagi, hendak solat secara berjamaah, solat sunat dalam kenderaan, mesti kita keluar daripada bandar ataupun negeri. Negeri kita bandar sarjana ataupun Kristana. Tapi lebih baik keluar daripada bandar sarjana ataupun dekat traffic light Kristana ataupun dekat jam, tuan-tuan. Dalam sah dah boleh kita jamaah. Kita dah boleh berjamaah, boleh sembahyang sunat. Kedua, tidak wajib menghadap kiblat. Walaupun dalam mazhab mengatakan wajib menghadap kiblat pada awal takbiratul ihram, tapi kita tak ada kuasa, tidak ada kuasa untuk mengarahkan kenderaan kita sebab kita terikat dengan jalan raya. Maka tak wajib pada kiblat pada awal-awal takbiratul ihram, dan juga kita tidak wajib untuk qiyam. Kita duduk di atas kenderaan. Contoh gini, tuan-tuan. Kan? Kalau kita contoh macam ni. Dan ini biasa cara. Yang ini bicara oleh guru kami, iaitu Syekh Muhammad Al-Musawi daripada Udaidah Yaman. Dia kata salat takbir. Kalau kenderaan tu slow, kita boleh takbir selagi mana kita mampu untuk melakukan sunat, tuan-tuan, kita buat tu. Okey. Okey, siap-siap. Allahu Akbar. Angkat tangan. Dan takbir tu semampu boleh. Ya. Kalau robot lagi bagus, robot lah sebenarnya. Kita tak robot tak. Robot. Baca Al-Fatihah biasa. Ya, tak apa tengok. Ustaz tengok sujud tak tengok lah. Gimana pun kita tak tahu lah, bukan? Maksudnya tengok macam tu. Kita lalu tengok ada masalah sebab iltifat yamin dan shimalan tidak membatalkan wudu. Tengok lah. Solat macam biasa. Tiba masa untuk rukuk, macam Nabi SAW yumiku bi ra'si, maksudnya Nabi mengisyaratkan dengan kepala dia. Sujud rendah sikit. Allahu Akbar, rukuk. Mata tengok juga. Okay. Subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim. Sami'allahu liman hamidah. Dalam hadis Nabi dia solat sunat, sujud lebih rendah sikit. Kalau rukuk macam ni, sujud jadi sikit, rendah sikit. Mata macam ni tengok. Kalau sujud subhanallah azim, subhanallah azim, Allahu Akbar, Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar, subhanallah azim, subhanallah azim. Ada kata boleh juga. Kalau macam ni susah. Macam ni boleh juga. Boleh juga membezakan antara rukuk dengan sujud macam ni. Tengok pasal kita macam ni. Kita sujud subhanallah azim, Allahu Akbar. Kalau sempat takbir untuk dapat sunat, tak apa. Kalau tak dapat macam tu boleh. Sebab dia bukan rukun. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis tu akan sampai saja, tuan-tuan. Salamlah kalau sempat. Kalau dapat salam, selamatkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tak boleh nak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala solat sunat duha ke, solat sunat mutlak ke, insya-Allah. Ya, Nabi buat solat sunat duha 2 rakaat, 4 rakaat, ada riwayat 8 rakaat. Kalau sini Sungai Buloh nak ke KL, tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan free dapat ibadat, dapat pahala, dapat solat sunat duha 8 rakaat free saja, tuan-tuan. Betul tak? Umur sekarang berapa, tuan-tuan? 30-40. Rugi tak rasa kita ada amal rugi kalau kita tak belajar. Ya. Begitu juga mazhab Imam Ahmad, ya. Mazhab Imam Syafi'i, orang berjalan pun boleh. Tak pergi jalan. Allah tak boleh. Kata guru kami Syekh Muhammad Al-Musawi, berjalan pun boleh. Allah Akbar. Tapi kata Syekh kaifa nusalli qa'iman masyian wal nas yanzurun ilaina, macam mana kami sembahyang? Orang tengok pelihlah kata. Dah nastahil minhum. Kami malu tak apa, berjalan macam biasa. Tapi baca banyak kita solat. Bila rukuk tu ada baca sikit dulu, sujud lagi sikit, tak apalah. Boleh. Dan solat berjalan juga tidak wajib menghadap balik, sebab kita terikat jalan kita.
Kalau tempat kerja kat sini, kiblat situ memang tak sampai lah tuan-tuan. Tak sampai tempat kerja tuan-tuan. Kita pergi jalan kaki boleh kita untuk melaksanakan. Hikmahnya tuan-tuan, kenapa Nabi SAW tak salat sahaja di atas tanah? Kenapa Nabi salat di atas kenderaan? Supaya mengajar umatnya supaya disibukkan dengan ibadat. Disibukkan dengan ibadat tuan-tuan. Masa terluang kita gunakan ibadat. Bukan saja kita berzikir. Solat tuan-tuan, Masya Allah. Perjalanan tu ya Allah tuan-tuan. Kalaulah kita jam balik Kelantan, saya Rudi dia balik Kelantan 18 jam balik kali tuan-tuan, berapa banyak sunat kita dapat ni tuan-tuan. Pahala sembahyang sunat. Jadi benda ini dapat mensettlekan kita, Ustaz, saya ni malas dengan sembahyang duha, saya tak ada masa nak solat duha dekat mana? Dekat pejabat. Ini time tuan-tuan, dia pun nak pergi kerja. Lepas saja taman perumahan kita, kita dah boleh untuk solat sunat di atas kenderaan. Baik. Itu secara ringkas kalau kita lihat. Dan seperti mana kita wajib juga menjaga rukun-rukun solat itu, cuma bentuk dia berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW mensyaratkan kita solat di atas kenderaan dalam keadaan bentuknya sedikit berbeza. Tapi rukun kita jaga dalam keadaan kita berniat untuk melakukan setiap rukun-rukun solat itu. Takbir macam mana, nak qiyam kita tak mampu. Maksudnya kita lah kenderaan takkan nak qiyam pun kan, kecuali atas motor, diri atas motor. Jadi lain pula. Kalau tengok masalah apa, kita duduk tidak menjadi syarat, kita tak mampu berdiri, maka rukun qiyam tak ada. Ya, takbiratul ihram saya Allahu Akbar, angkat tangan, itu tak wajib. Baik, dalam hal itu. Baik, ini yang kalau kita lihat yang boleh kita dapat daripada. Dan dalam hadis ini tidak ada beza di antara sunat mutlak ataupun sunat rawatib. Contohlah, dia ni duduk dekat dengan luar bandar Sarjana, kampung tu. Sembahyang jemaah kat sini tuan-tuan. Contoh. Ya. Sembahyang zuhur kat sini. Lepas tu dia naik kereta balik rumah dekat luar bandar Sarjana ini. Dia boleh solat sunat rawatib. Lepas keluar daripada bandar Sarjana, dia boleh solat sunat rawatib dalam kereta. Qabliyah dengan ba'diyah. Ataupun dia dalam perjalanan rumah dia tuan-tuan. Lepas dia bertanam perumahan, dia datang ke suruh sini, dia boleh solat sunat qabliyah tuan-tuan. Atau solat mutlak ke, solat sunat taubat ke, tak ada masalah. Orang jalan perjalanan malam pun kata, orang balik malam, saya nak pergi kampung malam, tolak pukul 12 sampai dekat Perlis mungkin pukul 6 pagi. Perjalanan tuan-tuan boleh sembahyang tahajud, sembahyang hajat. Masya Allah tuan-tuan, manfaat waktu yang ada. Kalau kita tidak berada dalam keadaan waktu yang tidak diharamkan solat, lepas asar ke lepas subuh ke ketika matahari terpacang, solat sunat solat mutlak. Hajat banyak, sembahyang hajat tidak menjadi masalah besar. Ibadah untuk kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup lengkap, cukup baik. Jadi harap tuan-tuan kalau boleh kita amalkan tuan-tuan. Amalkan mungkin. Ya, saya buka jalan kebaikan, tuan-tuan buatlah tuan-tuan. Saya pun nak pahala juga. Lepas tu